Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, ini adalah siri ke-36 ilmu usul fiqh menggunakan kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Dan pada kali ini kita akan membincangkan tajuk yang terakhir di bawah Al-Awaridul Muktasabah, iaitu Al-Ikrah ataupun paksaan. Al-Ikrah ini dianggap daripada Al-Awaridul Muktasabah, iaitu halangan-halangan yang boleh memberi sedikit kesan kepada ahliyatul wujub ataupun ahliyatul ada, tetapi halangan ini bukan berlaku disebabkan diri kita, tetapi disebabkan ada unsur luar ataupun dipaksa oleh orang luar. Definisi al-ikrah, dan kita dapati bahawa para ulama usul fiqh telah memberikan beberapa definisi kepada al-ikrah ini. Antaranya ialah memaksa ataupun menjadikan seseorang itu melakukan sesuatu perkara ataupun menyebut suatu benda tanpa kerelaan dirinya, dan paksaan itu boleh menyebabkan seseorang itu hilang nyawa, hilang harta ataupun terpotong tangan dan sebagainya. Jadi makna kata apabila seseorang itu memaksa ataupun menekan individu lain untuk melakukan perkara tertentu di luar kehendak seseorang itu, maka itu dianggap paksaan. Tetapi paksaan ini akan ada syarat-syaratnya yang kita akan lihat sebentar nanti. Baik. Syarat untuk dikatakan benda itu adalah paksaan, dan ada beberapa syarat. Antaranya ialah orang yang memaksa itu, boleh melaksanakan apa yang dipaksa. Contoh, dia kata, kalau kamu tak buat benda ni, aku akan bunuh. Dan orang tu memang di tangannya ada pistol ke, ada pisau ke, ataupun badan besar, kita adalah kecil kan, kita takut, dan kita tahu dia boleh melaksanakan apa yang dipaksa itu, maka barulah dinamakan paksaan. Tetapi kalau yang istilah kata yang mai paksa kita tu budak umur 2 tahun kan, dia kata pak cik bunuh orang, kalau tak pak cik tak bunuh, saya bunuh pak cik, contoh kan. Dia pula duduk dalam stroller lagi kan. Jadi mana kata itu bukan paksaan hakiki kan. Ataupun orang tu badan sadu, badan besar kan, tapi dia kudung kaki, kudung tangan, dia paksa kita kan. Itu pun tak termasuk dalam paksaan, kecuali lah dia ni ketua gangster, walaupun dia kaki tangan kudung, dia ada pengikut-pengikut tepi dia tu kan. Gangster-gangster lain yang boleh melaksanakan arahan dia tu, itu termasuk jugalah di bawah syarat pertama ni, iaitu orang yang memaksa itu boleh melakukan ataupun melaksanakan apa yang dipaksa. Yang kedua, orang yang dipaksa itu takut daripada ugutan tersebut kan. Contoh, paksaan itu melibatkan nyawa dia kan, ataupun ahli keluarga dia, ataupun anggota tubuh badan dia dan sebagainya. Maka bila dia dipaksa untuk melakukan satu benda, maka terrealisasilah makna paksaan itu kan, dia ketakutan. Tapi kalaulah orang tu sadu, orang yang paksa tu badan besar, dia pun ada pisau, pistol ke apa kan, tapi kita ni lagi sadu pada dia kan, kita ni lah Tok Guru silat, kita tak takut, maka
kalau dipaksa tak dinamakan paksaan. Itu dia cerita dia. Okey. Kemudian syarat yang ketiga, perkara yang dipaksa itu. Kan? Tadi yang pertama melibatkan orang yang memaksa. Yang kedua melibatkan orang yang dipaksa. Tapi yang ketiga ni, benda yang dipaksa itu apa dia? Kan? Ataupun yang berkaitan dengan paksaan itu. Kan? Jadi perkara yang dipaksa itu menyebabkan kemudaratan yang akan berlaku kepada nyawa, kepada anggota tubuh badan kita. Kan? Dia paksa, kalau hang tak buat ni, aku potong tangan. Ataupun aku cungkir mata. Kan? Ataupun dia kata dia akan penjarakan, dia akan ikat ataupun dia akan pukul. Jadi semua paksaan ini menyebabkan kita ketakutan. Kan? Barulah dinamakan paksaan. Kemudian ada juga perbincangan berkenaan dengan sekiranya paksaan itu melibatkan harta. Kan? Kalau kamu tak buat benda ni, aku rampas harta, contoh kan. Jadi adakah ia diambil kira ataupun tidak? Jawapannya ya. Kan? Begitu juga ugutan ataupun yang melibatkan ahli keluarga. Kan? Dia tak bunuh kita. Kan? Tetapi dia kata kalau hang tak mencuri contohnya, aku bunuh mak hang, dan sebagainya. Kan? Itu pun termasuk di bawah paksaan yang syar'i. Okey. Bahagian aqsam ataupun anwa'ul ikrah, jenis-jenis paksaan. Kalau mengikut ulama Hanafi, mereka membahagikan, dan ini adalah istilah yang digunakan oleh mazhab Hanafi, tetapi bila dah jadi famous, istilah ini diterima pakai juga oleh ulama-ulama lain. Yang pertama ialah dinamakan al-ikrah al-mulji. Dan yang kedua, al-ikrah ghairul mulji. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan al-ikrah al-mulji? Al-ikrah al-mulji ialah paksaan itu melibatkan nyawa. Paksaan itu melibatkan menghilangkan nyawa kalau kita tak buat. Ataupun yang melibatkan anggota. Kalau kamu tak minum arak, aku potong tangan. Ataupun aku kerat lidah. Kan? Jadi melibatkan nyawa ataupun tubuh badan kita. Baik. Kenapa dinamakan mulji? Kan? Mulji ini menyebabkan seseorang itu terpaksa melakukan dalam keadaan dia tidak redha. Kan? Sebab dia takut akan nyawa dia. Dia takut hilang anggota tubuh badan dia. Kan? Dan ini menghilangkan ataupun merosakkan al-ikhtiyar dan menghilangkan ar-ridha. Kan? Al-ikhtiyar ini maksudnya pilihan. Ridha adalah kerelaan kita. Kalau al-ikhtiyar, pilihan kita. Kalau dalam keadaan normal, keadaan biasa, sama ada kita nak buat ataupun tak buat, itu atas pilihan kita lah. Kan? Kalau kita tak buat, tak jadi apa-apa. Tapi kalau kita buat benda tu, maka dia akan memberi kesan dari segi hukum syarak. Itu kalau dalam keadaan normal. Sekarang ni kita bercakap dalam keadaan paksaan. Okey. Jadi adakah paksaan menghilangkan ataupun merosakkan sikap ataupun sifat pilihan itu ataupun tidak? Kalau menurut perbincangan ini, sifat pilihan itu dia tidak hilang, tetapi dia rosak. Rosak sebab apa? Bila kita dipaksa dan kita buat benda tu, makna kata memang kita buat. Kan? Tetapi bila kita buat itu bukan atas pilihan kita. Kan? Bukan atas pilihan yang dalam keadaan rela. Tapi kita buat pilihan tersebut kerana dipaksa. Okay? Jadi al-ikrah al-mulji, itulah maksud dia. Pembahagian yang kedua dinamakan al-ikrah ghairul mulji. Kan? Iaitu paksaan itu tidak melibatkan nyawa, tidak melibatkan anggota tubuh badan, tetapi melibatkan contohnya macam pukul ataupun penjara dan sebagainya, yang tidak melibatkan nyawa ataupun hilang anggota tubuh badan. Kan?
kalau mengikut perbincangan di sini, al-ikrah ghairu mulji tidak merosakkan pilihan, tidak merosakkan al-ikhtiyar, tetapi menghilangkan kerelaan ataupun ar-ridha. Okay. Okey, kenapa dia tidak menghilangkan tidak merosakkan al-ikhtiyar, tidak menghilangkan al-ikhtiyar seperti mana dalam al-ikrah mulji ni? Kerana pada pandangan setengah ulama, mereka menyatakan bahawa kalau yang tidak melibatkan nyawa ni, kita boleh bersabar, kan? Berbanding kalau yang melibatkan nyawa, memang kita takut sungguhlah, kan? Tapi kalau setakat orang tu paksa tumbuk sedah ataupun penjara, itu lebih ringan berbanding al-ikrah al-mulji. Sebab itu dalam al-ikrah al-mulji, dia tidak menghilangkan juga al-ikhtiyar, tetapi dia merosakkan, kan? Berbanding dalam al-ikrah al-mulji, dia tidak merosakkan sifat al-ikhtiyar seseorang itu walaupun dipaksa. Okey. Jadi perbincangan seterusnya ialah berkenaan dengan adakah al-ikrah itu menafikan al-ahliyah. Kan? Okey. Al-ikrah sama ada dia bersifat mulji ataupun dia tidak bersifat mulji, tidak menafikan sifat al-ahliyah, kedua-dua jenis al-ahliyah, iaitu ahliyatul wujub dan juga ahliyatul ada. Okey, kalau kita masih ingat perbincangan lepas, ahliyatul wujub iaitu kelayakan seseorang itu untuk menerima hak-hak tertentu, dia tidak akan hilang walaupun orang tu gila, walaupun orang tu masih dalam kandungan ibu dia baru lahir, kan? Kerana apa? Kerana asas dalam ahliyatul wujub adalah al-hayah, hidupnya seseorang ataupun ada nyawanya seseorang itu, maka bermulalah ahliyatul wujubnya. Tetapi ahliyatul ada ini hanya bermula apabila seseorang itu baligh. Okey. Jadi dalam perbincangan kitab Al-Wajiz ini, al-ikrah, paksaan itu tidak menafikan ataupun tidak menghilangkan kelayakan sama ada ahliyatul wujub ataupun ahliyatul al-ada. Maksudnya masih stay lagi. Tetapi ahliyatul wujub tu tidak ada isu lah, sebab dia orang yang dipaksa tu, dia maksudnya dia masih lagi dalam kehidupan, dia ada asas al-hayah. Maksudnya orang yang tengah dipaksa, kan, pada masa yang sama ada orang nak bagi duit ataupun transfer masuk duit dalam akaun dia, jawapannya boleh, kan. Cuma isu sekarang ni ialah ahliyatul ada, adakah berlaku penuh ataupun ada sedikit kelonggaran di situ. Yang tu kita akan bincang sebentar nanti. Okey. Baik. Kesan al-ikrah, kesan paksaan ini terhadap tindakan orang yang dipaksa dari segi ahliyatul ada tu. Okey. Kalau kita melihat di sini, ulama usul fiqh telah memperincikan perbincangan ini yang berbentuk qauli dan juga yang berbentuk fi'li. Kan? Adakah paksaan memainkan peranan ataupun memberi kesan kepada perkara-perkara yang berbentuk qauli? Contohnya apa? Kita masuk dalam al-qauli dulu. Sekiranya paksaan itu melibatkan perkara-perkara yang berbentuk percakapan. Contohnya apa? Contohnya macam talak. Kan? Seseorang itu memaksa kita menceraikan isteri, kan, atas kita kata paksaan. Berlaku jatuh talak ataupun tidak. Ada khilaf rupanya. Ada khilaf di kalangan para ulama fiqh. Kalau mazhab Hanafi menyatakan ya jatuh, kan, walaupun itu dalam keadaan paksa. Tak kisahlah sama ada paksaan berbentuk ikrah mulji ataupun ghairu mulji, kan. Mazhab Hanafi kata sekiranya seseorang itu memaksa orang lain untuk menceraikan isteri, jatuh talak, kerana mereka mengkiaskan sifat al-hazil, iaitu kalau orang yang main-main pun jatuh talaknya, maka orang yang walaupun dipaksa, tetapi once perceraian ataupun lafaz talak itu keluar daripada mulut si suami, maka jatuh talak.
Namun dalam mazhab jumhur menyatakan tidak jatuh. Sebab apa? Sebab ini paksaan, kan? Memang paksaan yang melibatkan nyawa ataupun yang melibatkan anggota tubuh badan, even yang melibatkan yang ghair mulji, iaitu paksaan itu hanya berbentuk rampasan harta dan sebagainya, kan? Tapi kita takut, kita buat tu dalam keadaan ketakutan, maka walaupun terkeluar daripada mulut kita lafaz talak, tetapi mengikut jumhur tidak jatuh. Okey. Kemudian yang melibatkan kalau yang melibatkan kita kata jual beli transaksi muamalat, sepakat ittifaq ulama sama ada mazhab Hanafi ataupun jumhur menyatakan tidak berlaku transaksi muamalat kalau terkeluar daripada mulut orang yang dipaksa. Okey. Manakala paksaan yang berbentuk perbuatan, dia orang yang paksa tu kata hang bunuh orang ataupun hang minum arak, hang berzina dan sebagainya. Jadi kita akan tengok kan. Di sini para ulama usul fiqh membahagikan paksaan terhadap perbuatan kepada tiga keadaan, kan. Yang pertama, di mana perbuatan itu syarak mengharuskan ketika darurat. Contohnya apa? Minum arak, makan bangkai ataupun makan babi. Jadi kalau dalam isu ini sekiranya seseorang itu dipaksa untuk minum arak ataupun makan babi, sebenarnya diharuskan, bahkan kadang-kadang boleh jadi wajib, walaupun dipaksa, kan. Kerana apa? Kerana ketika darurat syarak mengharuskan kita buat benda ni, iaitu minum arak ataupun kita kata makan babi, kan. Ini untuk apa? Kerana konsep darurat ialah untuk mengelakkan diri kita terbunuh ataupun kita kata matilah, kan. Okey. Bahagian ataupun bahagian kedua, syarak merukhsahkan juga untuk melakukan ataupun mengharuskan benda itu ketika darurat, dan sekiranya dia tidak buat, sekiranya dia buat benda tu dia tidak berdosa, tetapi sekiranya dia dapat bersabar, kan, maka itu lebih baik, kan. Contohnya apa? Contohnya melafazkan kalimat kufur. Contohlah kita kena tangkap oleh musuh Islam, dan musuh Islam itu memaksa kita untuk buat cross ke ataupun mengucapkan kalimat kufur, kan. Kalau kita lemah iman dan kita takut sangat paksaan itu, kalau kita buat tidak berdosa. Sebab apa? Sebab memang ketika itu memang dia beri rukhsah pun, kan. Tetapi kalau kita ni jenis kuat iman, kita tak kisah walaupun dalam keadaan kita dipaksa dan akan menyebabkan kematian kepada kita, kan. Kalau kita tak buat cross salib itu ataupun kita tak mengucapkan kalimat kufur, orang tu akan bunuh kita. Tapi kita ni jenis kuat iman, kita pertahankan akidah kita, tiba-tiba kita kena bunuh, maka kita akan dapat pahala syahid. Okey. Jadi sebenarnya bahagian pertama dan bahagian kedua ni, dia adalah benda rukhsah yang diharuskan oleh syarak untuk kita buat dalam keadaan darurat. Jadi paksaan pun adalah salah satu maksud darurat, sebab dia melibatkan nyawa. Jadi kalau kita buat, kita tak berdosa ketika itu, kan. Cuma sebenarnya bahagian pertama dan bahagian kedua, kalau kita ni kuat iman, kita tak kisah, okey, itu lebih baik sebenarnya. Maksudnya kita tak laksanakan apa yang dipaksa. Okey. Yang ketiga, paksaan itu berlaku kepada perkara yang memang diharamkan oleh syarak walaupun dalam keadaan darurat. Iaitu contohnya macam bunuh orang. Bunuh orang ni, kita kata dalam keadaan biasa, keadaan darurat apa, memang hukumnya haram. Sebab dia melibatkan nyawa orang lain pula. Okey. Jadi ini kita kata perbahasan ataupun perincian para ulama usul fiqh dalam membincangkan tentang paksaan yang berlaku kepada perbuatan yang
haram, iaitu seperti membunuh orang ataupun berzina, kan? Apa kesannya? Okey. Okey, kalau mengikut perbahasan fuqaha ataupun ulama usul fiqh, sekiranya orang memaksa kita untuk membunuh orang dan kita bunuh orang, sebenarnya kita berdosa, kan? Tetapi dari segi qisas, qisas itu bukan berlaku ke atas kita, tetapi berlaku kepada orang yang memaksa kita, kan? Tetapi dosa membunuh orang tu kita dapat. Jadi sebab itu lebih baik elakkan daripada kita membunuh orang walaupun kita dipaksa, kan? Tetapi ada itu yang kata qisas itu kepada orang yang dipaksa, orang yang memaksa itu adalah pandangan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i kata qisas itu berlaku kepada pelaku, kan? Walaupun dia dipaksa. Kerana apa? Dia melakukan perkara yang tidak halal ataupun haram baginya walaupun dalam keadaan dipaksa, kan? Maka bila dia bunuh orang, dia berdosa dan dia juga akan dikenakan qisas. Okey. Sama juga macam berzina, kan? Kalau ikut mazhab Syafi'i, orang tu dipaksa berzina, macam baru-baru ni kes yang kes polis tu, kan? Di Kelantan tu, memaksa sepasang lelaki dan juga wanita yang dikatakan telah bertunang itu untuk melakukan hubungan jenis, hubungan seks dalam keadaan paksa, kan? Jadi kalau ikut pandangan mazhab Syafi'i lah, ya, sekiranya pasangan itu berzina, maka boleh dikenakan hukum hudud zina kepada pelaku itu walaupun mereka dipaksa, kan? Sebab benda bunuh orang, berzina ini kita kata diharamkan walaupun dalam keadaan darurat, kan? Tidak sebab dia melibatkan orang lain. Kalau yang melibatkan diri kita saja, tak ada isu sangat, kan? Cuma dalam mazhab Hanafi menyatakan bahawa kalau pasangan itu berzina dalam keadaan dipaksa, maka tidak dikenakan hukuman hudud, kan? Sebab paksaan adalah syubhah. Okey. Jadi sama ada kita ingin mengambil pandangan mazhab Syafi'i ataupun mazhab Hanafi dalam kes bunuh ataupun zina ini, kita kata kebijaksanaan mufti, ya, ataupun hakim di mahkamah untuk menentukan. Okay. Tapi kalau kita perbincangan ilmiah, perbincangan akademik, kita boleh menyebutlah ini pandangan Syafi'i, ini pandangan Hanafi dan sebagainya. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak perbincangan berkenaan dengan paksaan terhadap hukum hakam, dan kita telah selesai membincangkan tentang al-awaridul muktasabah, iaitu halangan-halangan yang berlaku terhadap ahliyatul wujub ataupun ahliyatul ada dari sudut al-awaridul muktasabah dengan al-awaridul as-samawiyah. Itu kalau masih ingat, al-awaridul samawiyah itu memang kita tidak ada campur tangan, sebab itu memang direct takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti gila, tidur dan sebagainya tu, kan. Tapi al-awaridul muktasabah ini adalah perbuatan yang direct daripada kita, kan. Jadi kita dah bincangkan ada beberapa, dan alhamdulillah kita telah selesai, dan insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan masuk tajuk adillatul ahkam, iaitu sumber-sumber rujukan hukum yang selalu kita tahulah, Quran, sunnah, ijma' dan qiyas, juga perbahasan-perbahasan dalil-dalil yang lain seperti masalah mursalah, istihsan dan sebagainya. Insya-Allah kita akan jumpa pada kuliah yang akan datang. Setakat itu dahulu, apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu datang daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.